Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, cikgu harap anak-anak murid cikgu berada dalam keadaan yang sihat sejahtera lah ya. Okey, untuk hari ni kita nak sambung pelajaran minggu lepas. Tapi fokus kita pada minggu ini ialah tafsiran dalam sejarah dan kepentingannya mempelajari sejarah. Okey. Kita masih lagi berada di bab 1 iaitu mengenali sejarah. Okey. Okey, seterusnya hari ini cikgu akan ajar apa itu tafsiran dalam sejarah. Apa yang awak kena tahu dan apa perbezaan dalam sejarah. Okey, seterusnya kita tengok maksud tafsiran. Maksud tafsiran dalam sejarah ini ialah penerangan atau mengulas sesuatu fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengannya. Ini contohnya, setiap peristiwa sejarah tersebut pasti ada pengulas peristiwa tersebut. Sebab apa? Sebab setiap orang yang membaca tentang peristiwa tersebut ada yang tak faham apa yang berlaku. Ada yang tak boleh nak tafsir apa yang sebenarnya sebab berlakunya peristiwa tersebut. Jadi sejarawan mentafsir peristiwa tersebut dalam kita kata dalam bentuk yang mudah difahami. Dia memberi penerangan kepada orang lain untuk faham situasi tersebut. Jadi penerangan dan ulasan yang dibuat oleh sejarawan tersebut perlulah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengan peristiwa yang hendak diulas tersebut. Okey? Terdapat perbezaan tafsiran dalam sejarah dan kita kena tahu sebab wujudnya perbezaan tafsiran tersebut. Kenapa? Yang pertamanya ialah berbezanya pandangan. Okey, setiap orang mempunyai pandangan yang berbeza. Pastinya sejarawan juga mempunyai pandangan yang berbeza-beza dan begitu juga dengan ideologi. Okey, setiap prinsip dan kepercayaan sejarawan tersebut pastinya berbeza-beza. Sebab itu kita katakan ideologi mereka juga berbeza-beza. Mungkin kita katakan sejarawan tersebut mentafsir peristiwa yang sama, tetapi tafsiran mereka berbeza mengikut pandangan dan ideologi mereka tersendiri. Okey, seterusnya tujuan penulisan dan pemilihan sumber yang berbagai juga merupakan salah satu faktor ataupun sebab wujudnya perbezaan tafsiran. Okey, seterusnya kita tengok dekat kepentingan tafsiran tersebut. Okey, setiap tafsiran tu ada kepentingannya tersendiri. Yang pertama adalah untuk menggalakkan kita berfikiran terbuka dan kritis dalam mengkaji sesuatu peristiwa dengan menggunakan pelbagai sumber sejarah. Ini contohnya lah kan kita kata sejarawan A dia memberi pandangan tentang sesuatu peristiwa tersebut berdasarkan ideologi dan pandangan dia. Tapi sejarawan B pula dia memberi pendapat yang berbeza. Kita sebagai orang yang melihat perbezaan tafsiran itu, ia boleh membuatkan kita, mendorong kita untuk berfikiran terbuka dan kritis sebab setiap tafsiran mempunyai kekuatannya tersendiri. Jadi, kita tak kata tafsiran A dan tafsiran B adalah salah. Tetapi kita katakan ia adalah pendapat yang berbeza yang kita kata boleh diterima dan boleh diguna pakai juga. Okey?
Seterusnya, kita kata kepentingan tafsiran ni adalah untuk menggalakkan kita menggunakan pelbagai sumber dalam penulisan bagi menghasilkan kajian yang mempunyai bukti yang kukuh. Okey, kalau kajian dalam sejarah, kita ambil daripada sumbernya satu sumber sahaja, dia tak membuatkan kajian kita tu kukuh. Okey, jadi sebab tu kita kata kita kena ada penggunaan pelbagai sumber untuk membuktikan yang kajian kita ni sangat kukuh. Okey. Seterusnya menggalakkan kita menilai sesuatu peristiwa yang sama tetapi dilihat dari sudut yang berbeza. Okey. Macam cikgu cakap tadilah, setiap orang tu mempunyai pendapat yang berbeza-beza. Sebab itu kita akan menilai sesuatu peristiwa juga secara berbeza-beza. Okey. Peristiwa tu sama tapi penilaian kita itu berbeza-beza. Okey, seterusnya kita nak lihat juga apa itu kepentingan mempelajari sejarah. Kenapa pentingnya belajar sejarah? Okey, yang pertama, kenapa kita pentingnya belajar sejarah ni adalah untuk mengenal asal-usul keluarga dan negara kita. Kenapa kita kena belajar sejarah? Sebab kita kena tahu kita ni asal-usulnya dari mana. Kita ni asal-usul negara kita ni dulu macam mana. Macam mana wujudnya negara Malaysia. Macam mana negara Malaysia ni berkembang dan macam mana kita kena tahu semua benda tu. Contoh macam sekarang ni kita ada pelbagai kaum di Malaysia dan macam mana pelbagai kaum itu boleh wujud di Malaysia. Itu sebabnya kita kena kenal asal-usul keluarga dan negara kita. Sebab ini merupakan kepentingan yang mungkin kita nampak leceh, mungkin kita nampak remeh tapi sangat memberi kesan kepada kita. Seterusnya kita tengok kepentingan yang kedua adalah mengambil iktibar daripada peristiwa yang lalu. Contoh kalau peristiwa yang lalu negara Malaysia dijajah disebabkan oleh pemberontak-pemberontak yang ada yang menjadi tali barut kepada penjajah. Okey, jadi jika kita tidak mengambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa tersebut, tidak mustahil suatu hari nanti Malaysia juga akan dijajah semula. Jadi sebab itu kita kena belajar sejarah. Sebab bila kita mengambil iktibar daripada peristiwa tersebut, perkara yang kesilapan-kesilapan yang telah berlaku pada masa lalu kita tak akan ulangi lagi. Okey, seterusnya kita tengok pula kepentingan yang ketiga iaitu memupuk semangat patriotisme. Apa itu patriotisme? Patriotisme ini ialah semangat cintakan negara, semangat sayang negara, semangat menghargai negara kita. Okey. Jadi kalau tak adanya semangat sayangkan negara, maka tak adalah generasi yang akan mempertahankan negara pada masa akan datang. Sebab itu kita kena belajar sejarah sebab daripada sejarah kita dapat memupuk semangat patriotisme. Okey, seterusnya mengukuhkan perpaduan di antara kaum. Kenapa kita kena kukuhkan perpaduan di antara kaum? Bila kita ni bergaduh sesama kaum, negara kita ni akan kucak-kacir, akan berlaku banyak masalah, okey, akan memberi impak yang sangat negatif. Okey, sebab itu kita kena mengukuhkan perpaduan di antara kaum. Okey, ini sebab apa tahu? Sebab negara kita ni sangat unik. Okay? Sebab negara kita ni boleh hidup aman, boleh hidup harmoni walaupun kita ni hidup berbilang kaum. Kita ada banyak kaum di Malaysia. Daripada bangsa Melayu, Cina, India,
Siam, daripada etnik-etnik yang berada di Sabah dan Sarawak. Kita sangat banyak kaum dan etnik di Malaysia, tapi kita boleh hidup aman, kita boleh bercampur semuanya, maksudnya kita boleh bergaul mesra. Ini sebab apa? Sebab berlakunya kekukuhan perpaduan. Tapi kalau perpaduan ni dipandang enteng, tidak diambil berat dan tidak mengukuhkan perpaduan di antara kaum tersebut, maka suatu hari nanti Malaysia akan mudah dipandang negatif oleh orang luar. Okay? Jadi sebab itu kita perlu mengukuhkan perpaduan di antara kaum dengan mempelajari sejarah. Sebab dulu negara kita gempar ya apabila berlakunya pergaduhan di antara kaum. Okey, berlakunya peristiwa 13 Mei. Jadi kita tak nak dah peristiwa-peristiwa tersebut berlaku, maka kita belajar daripada peristiwa lalu, kita tak nak ulangi kesilapan itu, kita nak kukuhkan perpaduan di antara kaum yang ada pada ketika ini. Okey, seterusnya kita nak membangunkan negara dan bangsa pada masa akan datang. Okey, ini salah ni nanti cikgu betulkan, pada masa akan datang. Okey, seterusnya mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Okey, cara kita nak membangunkan negara dan bangsa pada masa akan datang macam mana? Kalau dulu kita kata sejarah Malaysia dulu, macam mana sejarah Malaysia berkembang? Dulu tak ada KLCC pun. Dulu tak ada KLIA pun. Macam mana kita dapat membangunkan Malaysia pada ketika itu yang sangat kecil, yang sangat susah. Tapi sekarang ni boleh dikatakan negara kita adalah negara yang membangun. Yang kita, tak mustahil suatu hari nanti negara kita boleh jadi negara yang maju. Okay? Jadi sebab itu kita perlu bersiap sedia membangunkan negara dan bangsa pada masa akan datang. Seterusnya mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Okey, tak semua orang yang baca sejarah dan dia akan faham. Okey, jadi perlunya sejarawan-sejarawan ini untuk mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah yang dia pelajari dan mentafsir sejarah-sejarah tersebut kepada orang-orang yang sepatutnya, iaitu generasi yang akan datang. Okey. Itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Okey, terima kasih dan jangan lupa share, like dan subscribe video ni. InsyaAllah cikgu akan sentiasa upload konten-konten berdasarkan tajuk-tajuk yang kita akan pelajari sepanjang sesi tingkatan 1. Okey, terima kasih semua.